Assalamualaikum, saya dari kumpulan Starlet. Objektif kajian kumpulan kami ialah untuk memahami proses perkembangan inovasi ekonomi melalui semua aspek. Seterusnya, mengulas faktor inovasi ekonomi dapat mengurangkan jurang ketidaksamaan ekonomi terhadap masyarakat. Hasil pembelajaran, kami dapat menguraikan proses perkembangan inovasi ekonomi di Malaysia dan menganalisis negara dari perspektif inovasi ekonomi. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang terbuka. Kedudukan strategik di antara Lautan Hindi dan Lautan Cina Selatan menjadi pusat perdagangan sama ada pedagang dari timur dan barat. Selepas berlakunya kemerdekaan pada tahun 1957, inovasi ekonomi memberi impak yang besar terhadap masyarakat serta dapat mengurangkan jurang ketidaksamaan ekonomi. Ekonomi Malaysia telah melalui beberapa revolusi sebelum menjadi ekonomi yang kuat seperti sekarang. Revolusi yang digunakan terdiri daripada 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Revolusi Industri 1.0 bermula dengan penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga kerja manusia untuk menghasilkan sesuatu produk. Selain itu, Revolusi Industri 2.0 menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan lebih banyak dan lebih cepat sesuatu produk itu. Revolusi Industri 3.0 penggunaan meluas melibatkan reka bentuk elektronik dan seterusnya penggabungan reka bentuk untuk menghasilkan reka bentuk mekatronik. Manakala Revolusi Industri 4.0 melibatkan penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet, data raya dan pengkomputeraan awam bagi membentuk sistem pengeluaran pinjaman. 4IR ini ialah revolusi teras. Ia merangkumi Revolusi Industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. 4IR ialah kemajuan sistem industri yang berkembang dengan lebih hebat menerusi konsep cyber fizikal. Konsep cyber fizikal ialah mengawal dan mengurus operasi industri dan menggunakan sistem mekatronik, internet, data raya, pengkomputeraan awam dan kecerdasan buatan. Malaysia telah pasti bahawa 4IR merupakan peluang yang terbaik dalam mempertingkatkan lagi hasil pendapatan negara dari segi pengeluaran, menaik taraf modal insan dan pendapatan pekerja yang berkemahiran teknologi tahap tinggi. Teras yang diadakan dalam revolusi 4IR ialah robot berautonomi, persepaduan sistem, Internet of Things, simulasi, pembuatan bahan tambahan, pengkomputeraan awam, augmented reality, data raya dan cyber security. Meningkatkan kualiti hidup masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan peluang pertumbuhan yang akan diwujudkan. Hal ini bagi membina keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk hidup dengan lebih teratur. Untuk meningkatkan tenaga kerja sedia ada supaya dapat bergerak seiring dengan persekitaran kerja yang cepat berubah seperti pekerjaan yang telah menggunakan teknologi moden yang menggunakan mesin-mesin canggih. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi baru untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan termasuk perubatan. Kalau diikutkan, sistem penjagaan kesihatan di negara hanya terdapat di kawasan bandar-bandar besar oleh kerana terdapat banyak kepakaran. Jika ingin dibandingkan dengan kawasan bandar-bandar yang lain yang mempunyai kekurangan kepakaran untuk menjalankan perubatan dengan peralatan yang ada. Poin yang ketiga ialah untuk memanfaatkan sains dan ilmu pengetahuan bagi memastikan rakyat terus relevan dengan arus perkembangan semasa untuk kekal berdaya saing di masa hadapan. Ia dimanfaatkan oleh segenap masyarakat tanpa mengira darjat dan latar belakang supaya peluang pertumbuhan dapat diwujudkan dalam kalangan masyarakat. Untuk perniagaan akan menjadi lebih produktif, berdaya saing dan inovatif dari segi produk dan perkhidmatan. Operasi dan penyampaian nilai kepada pelanggan. Persekutuan juga menjalankan perniagaan lebih kondusif yang membolehkan lebih fleksibel dalam inovasi teknologi yang akan disediakan bagi menciptakan lebih banyak peluang untuk integrasi atau aplikasi teknologi yang merantai sektor. Masyarakat akan hidup dengan menikmati kualiti yang lebih baik. Teknologi yang akan digunakan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kerja dan kehidupan, peningkatan kemudahan, keselamatan dan ketenteraman masyarakat. Transformasi kepada kerajaan yang berpendapatan lebih tinggi, peningkatan kesejahteraan dan sosial dan kemapanan alam sekitar. Kerajaan yang dipacu teknologi akan menyediakan perkhidmatan awam kepada masyarakat yang lebih cekap, berkesan dan moden. Dari aspek ekonomi, dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat mengalami penemuan di antaranya di bidang artificial intelligence, di mana teknologi komputer, suatu disiplin ilmu yang menerima pakai keahlian seseorang ke dalam suatu aplikasi yang berasaskan teknologi dan melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara automatik.
Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin berkembang banyak sekali munculnya bisnes transportasi online seperti Grab dan Maxim, di mana menunjukkan integrasi aktiviti manusia dan teknologi informasi sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Oleh itu, impak dari revolusi industri 4.0 sektor bidang perekonomian dan sektor-sektor perdagangan meningkat dengan pesat dan dapat mengurangi pengangguran sehingga dapat memperluaskan kesempatan bekerja. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualiti kehidupan masyarakat. Membahas politik digital di era revolusi industri 4.0, marketing dan komunikasi politik, di mana penggunaan media sosial bukan lagi dimanfaatkan untuk kegiatan marketing barang, namun sudah mulai digunakan sebagai alat politik oleh ahli politik dan kandidat yang diusung oleh parti politik. Hal ini membuktikan bahawa berpolitik melalui media sosial menjadi wadah bagi para ahli politik untuk melakukan marketing politik. Oleh itu, dengan keterbukaan informasi dan akses melalui media, haruslah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh parti politik untuk memberikan informasi mengenai visi, misi dan program kerja, bahkan prestasi-prestasi yang pernah dilakukan sehingga masyarakat pemilih dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan harapannya. Penggunaan media sosial untuk saat ini menjadi bahan politik yang sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan, mulai dari pemerintah dalam menyebarluaskan program-program kerjanya, bahkan masyarakat pada umumnya menggunakan media sosial untuk mengakses informasi-informasi yang sedang berkembang saat ini. Bahkan penggunaan media sosial sangat terbuka dan boleh diakses oleh siapa sahaja. Namun dalam penggunaan media sosial, masyarakat pemilih diharapkan mampu untuk lebih selektif sehingga informasi yang diterima mampu difahami dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepimpinan pemimpin mereka. Ianya juga memberikan kesan kepada sosial. Antaranya ialah menghasilkan model insan yang berkualiti. Contohnya, pelajar-pelajar yang sedang belajar di kolej vocational akan diberikan peluang pengalaman bekerja sebelum mereka memasuki ke alam pekerjaan. Seterusnya, urusan pemasaran akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya platform seperti Shopee atau Lazada, peniaga-peniaga online tidak perlu menyewa ataupun mengeluarkan kos yang tinggi untuk memulakan perniagaan. Selain itu, urusan pengangkutan dan penghantaran juga akan menjadi lebih mudah. Contohnya dengan adanya Grab, Foodpanda dan juga Pos Laju. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, fungsi internet dapat dipertingkatkan dan juga telefon pintar dapat dinaiktarafkan. Hal ini dapat memberikan impak yang positif kepada penduduk-penduduk pendalaman agar rangkaian internet dapat dicapai dengan mudah. Inovasi ekonomi telah memberikan impak yang mendalam terhadap bidang kesihatan, antaranya meningkatkan kualiti penjagaan pesakit dengan adanya alatan perubatan yang moden. Terusnya, doktor dan nurse dapat mengakses data pesakit dengan lebih mudah dengan adanya sistem data secara atas talian. Sistem data ini juga turut dilindungi oleh cyber security, oleh itu maklumat pesakit berada dalam keadaan selamat. Sekali, sewaktu negara kita dilanda pandemik COVID-19, pihak kerajaan telah bekerjasama dengan pihak kesihatan untuk membasmi wabak ini dengan mengadakan pemberian vaksin secara percuma. Begitu, terdapat segelintir masyarakat yang berasa takut untuk mengambil suntikan vaksin ini. Oleh itu, sebagai pelajar perubatan dalam bidang kejururawatan, saya telah memberikan didikan awal kepada masyarakat, terutamanya masyarakat kampung, tentang kepentingan vaksin ini kepada diri mereka sendiri dan keluarga. Perkembangan ekonomi negara kita berubah seiring dengan peredaran masa yang semakin moden dari sebuah negara yang kecil sehingga menjadi negara yang maju, malah dipandang tinggi oleh negara lain dengan melaksanakan dasar 4IR negara. Perkara ini berlaku kerana wujudnya golongan intelektual yang mempunyai sifat nasionalisme yang mendalam dalam memajukan sebuah negara. Dasar 4IR telah merubah gaya hidup, cara bekerja dan berkomunikasi seperti yang dapat dilihat ketika pandemik COVID-19 melanda negara kita baru-baru ini. Contohnya, kita mula bekerja di rumah dengan menggunakan teknologi yang terkandung dalam dasar 4IR. Oleh itu, perkara ini dapat memacu pembangunan dan pengaplikasian teknologi tempatan ke arah negara berteknologi tinggi. Seterusnya, menggalakkan inovasi dan kreativiti yang produktif dalam pertumbuhan negara, sekaligus menjadikan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE sebagai pemboleh daya menangani isu dan cabaran negara. Dengan itu, dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, negara kita dapat maju dan lebih moden dan dipandang tinggi oleh negara lain. Buat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian, terima kasih.